Islamofobia adalah istilah kontroversi yang merujuk kepada prasangka dan diskriminasi pada Islam dan Muslim. Istilah ini sudah digunakan sejak tahun 1980-an tetapi menjadi popular selepas serangan 11 September 2001. Pada tahun 1997, Badan Amanah Runimid mentakrirkan Islamofobia sebagai rasa takut dan benci terhadap agama Islam membawa kepada rasa takut dan benci kepada orang Islam. Juga merujuk kepada amalan mendiskriminasikan orang Islam dengan mengasingkan mereka dari kegiatan ekonomi, sosial dan kehidupan masyarakat. Islamofobia juga termasuk persepsi bahawa Islam mempunyai nilai yang tidak sama dengan budaya lain, lebih rendah dari nilai barat dan mempunyai ideologi politik yang ganas daripada dikenali sebagai satu agama. Sekiranya dirujuk dalam media massa dan saluran yang lain, istilah ini yang hampir sama dengan Islamofobia juga digunakan bagi merujuk kepada fenomena kebimbangan atau fobia kepada Islam. Istilah seperti anti-Muslim hate crime, anti-Islamic phenomena dan religiously based hate crime juga seringkali digunakan. Namun Islamofobia masih menjadi istilah yang lebih popular dan ianya kini diterima pakai secara meluas di akhbar, majalah, media elektronik dan lain-lain. Peristiwa keruntuhan Menara Pusat Perdagangan Dunia di New York pada 11 September 2001 telah menjadi pencetus utama fenomena Islamofobia. Kejadian pembunuhan melibatkan lebih 110 orang mati di Paris memburukkan lagi keadaan Islamofobia masyarakat antarabangsa kepada Islam. Peristiwa ini memberi kesempatan kepada musuh Islam untuk terus memberi gambaran buruk terhadap Islam. Bahkan terdapat gerakan secara teratur dan dibuat sepenuhnya oleh pihak tertentu untuk mempromosi dan menyebarkan propaganda mengenai Islamofobia kepada masyarakat dunia. Walaupun terdapat banyak lagi gerakan yang pelopori keganasan seperti Liberation Tiger of Tamil Ilm di Sri Lanka, gerakan Khalistani di India, pemberontakan Ireland di Sepanyol dan Zionis Israel, kumpulan ini tidak pula dianggap sebagai mewakili agama mereka dan tiada istilah Kristianofobia atau Hindufobia atau Judaismofobia yang dikaitkan dengan mereka. Ini membuktikan bahawa fenomena Islamofobia berlaku di dunia ini bukanlah sangat disebabkan oleh jenayah keganasan umat Islam, tetapi berkaitan dengan faktor-faktor lain yang perlu diberikan perhatian secara serius oleh umat Islam. Berlakunya Islamofobia. Kajian dilakukan oleh Hendeke dan Jolanda Verdernol bertajuk Islamophobia and its Origin, a Study Among Dutch Youth terhadap 580 remaja di Belanda pada tahun 2006 telah mengesahkan bahawa 54% daripada responden mempunyai pandangan negatif tentang Islam dan Muslim. Antara rumusan penting kajian ini ialah kesimpulan yang dibuat mengenai faktor-faktor Islamofobia. Kajian ini mengesahkan bahawa terdapat faktor luaran dan dalaman yang membina persepsi negatif bukan Islam dan seterusnya meningkatkan rasa kebimbangan atau kebencian mereka terhadap Islam atau umat Islam. Terdapat dua faktor iaitu faktor luaran dan faktor dalaman. Faktor luaran ialah penghijrahan orang Islam ke negara majoriti bukan Islam merupakan antara faktor terjadinya Islamofobia. Faktor kemunduran ekonomi dan masyarakat kesempitan hidup menyebabkan ramai umat Islam berhijrah ke negara maju. Situasi ini menyebabkan persaingan peluang pekerjaan kepada rakyat negara itu dan juga menggugat taraf ekonomi mereka. Terdapat juga segelintir umat Islam yang berhijrah ini melakukan pelbagai jenayah dan tidak menghormati budaya negara itu. Ini adalah antara faktor menyebabkan masyarakat negara itu memandang serong kepada umat Islam dan melihat imej Islam sebagai sesuatu yang negatif.
Antara contoh Islamofobia ialah seorang wanita Muslim dan 2 orang anaknya terpaksa melarikan diri dari rumah mereka selepas rumah mereka diserang dengan dibaling batu secara berterusan. Kumpulan itu juga melakukan kata-kata perkauman dan menghina wanita Islam yang memakai hijab. Contoh yang kedua ialah seorang pelajar Islam menjadi musuh buli di sekolah. Hijab beliau ditarik dan dipandang dengan perkataan yang tidak elok oleh pelajar-pelajar lain. Golongan yang tidak mengenali Islam secara mendalam akan terus mempercayai tanpa menagui kebenaran konsep Islamofobia. Misalnya, hak asasi umat Islam ditindas dan dihalang secara terbuka di khalayak ramai. Hal ini demikian kerana masyarakat yang mempercayai dan mengamalkan Islamofobia akhirnya hormat terhadap umat Islam. Kesan yang seterusnya ialah keterbatasan politik dan sosialiti umat Islam dengan masyarakat negara lain akan terbatas akibat daripada sifat pesimistik mentaliti yang wujud dari ideologi Islamofobia. Keterbatasan politik dan sosialiti terjadi kerana apabila negara Islam ingin melakukan persahabatan ataupun perjanjian dengan negara yang mengamalkan sifat Islamofobia, sudah tentu perjanjian ini tidak akan berlaku oleh sebab kebencian mereka terhadap umat Islam itu. Antara langkah dan inisiatif menangani isu Islamofobia ialah para cendekiawan Islam dari agama Islam sendiri yang sepatutnya bersuara dan melakukan penjelasan dalam bidang agama ini. Penulisan dalam bidang agama oleh para cendik pandai agama juga patut ditingkatkan. Orang Islam sendiri perlu lebih proaktif di dalam membuat penjelasan tentang Islam. Islam memerlukan lebih ramai lagi cendik pandai Islam yang lantang bersuara seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Langkah kedua ialah berdialog dan menerangkan bahawa Al-Quran bukanlah kitab yang mengandungi ayat-ayat tentang peperangan semata-mata, tetapi ada berbagai-bagai ayat yang terkandung di dalamnya. Langkah yang terakhir ialah semangat ciptakan perdamaian, saling bertolak ansur sesama manusia dan saling kasih mengasihi mestilah dipupuk dalam jiwa masyarakat Islam. Agama Islam ialah agama yang sangat menitik beratkan kedamaian, keamanan dan toleransi. Kesimpulannya ialah, maka di sini sedikit sebanyak dapatlah kita mengetahui seberapa sedikit tentang isu-isu yang berlaku di dunia, terutamanya yang melibatkan tomahan dan tanggapan negatif terhadap Islam yang dipanggil Islamofobia. Meskipun bermacam definisi mengenai Islamofobia yang diperdebat, namun semuanya mengarah kepada sebuah kesamaan tentang terbentuknya ideologi ketakutan yang tidak rasional terhadap Islam. Tanggapan Islamofobia merupakan satu propaganda yang sengaja dicipta oleh kumpulan tertentu untuk melihat kemunduran dan kejatuhan Islam. Sehubungan dengan itu, golongan cendekiawan Islam perlu mula berdialog dan memperbetulkan kembali konsep salah yang selama ini dipegang masyarakat. Setiap tingkah laku yang dibuat perlu berlandaskan ajaran Islam sebenar yang tertulis di dalam Al-Quran dan Sunnah.